nantinya untuk kita meraihkan, melihat, menyaksikan pernikahan di antara Muhammad Firdaus bin Mat Suhaimi dengan pasangannya Juliana binti Jamal. Jadi semua yang hadir pada hari ini, sambil-sambil rakam, sambil-sambil ambil gambar tu, kita sama-sama lah dalam hati kita berdoa supaya majlis kita ini berjalan dengan lancar dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, beberapa perkara kita akan buat. Pertama, kita akan mulakan dengan khutbah nikah. Kita ambil sunnah sikit, kita ambil khutbah nikah, nikah saja. Kemudian majlis akad nikah yang akan dinikahkan sendiri oleh yang akan dinikahkan oleh saya, wakil daripada wali pada perempuan, iaitu bapa saudaranya. Kemudian kita ada bacaan doa, seterusnya lafaz ta'liq daripada pengantin lelaki kepada pengantin perempuan. Jadi lepas pada dah habis semua tu, saya tanya sikit ni, dah ada wudu belum? Ada tak? Jadi sebaiknya habis saja kita dah selesai program ni, majlis ni, maka sebaiknya sembahyang dulu lah, sembahyang sunat dulu 2 rakaat, dan baru lepas tu nak serah apa, mas kahwin ke, nak sambung cincin ke, nak sarung apa pun tak apalah kan, bukan okay. Okey. Baik. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini kita dapat hadir meraihkan majlis akad nikah di antara saudara kita Muhammad Firdaus bin Muhammad Suhaimi dengan pasangannya Juliana binti Jamal. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala telah mensyariatkan perkahwinan ini sebagai satu cara untuk meramaikan umat manusia. Kerana Nabi SAW pernah bersabda, Nabi kata apa? Aku berbangga dengan umatku yang ramai di hadapan para nabi-nabi di akhirat kelak. Jadi ramaikanlah umat Muhammad ini. Kemudian perkahwinan ini juga untuk memelihara keturunan, dan perkahwinan ini adalah satu sunnah yang sangat digalakkan di dalam Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu bermula dari diri yang satu, iaitu Nabi Adam alaihissalam, dan yang menjadikan daripada Adam itu pasangannya, iaitu isterinya Hawa, dan juga yang membiarkan dari keduanya zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namanya, serta peliharalah hubungan silaturahim kaum kerabat, dan sesungguhnya Allah sentiasa memerhati dan mengawasi kamu. Surah An-Nisa ayat 1. Jadi perkahwinan ini juga, selain daripada yang disebutkan di awal tadi, Allah jadikan perkahwinan ini untuk mengelakkan jenayah zina. Zina ni satu perbuatan yang keji lah, satu perbuatan yang membawa kepada dosa besar. Allah sebut dalam Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu hampiri zina, kerana zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang membawa kepada kerosakan, iaitu kerosakan nasab keturunan. Surah Al-Isra ayat 32. Dan kita nak Allah juga jadikan perkahwinan ini sebagai satu cara untuk pasangan suami isteri yang sah menzahirkan, mewujudkan kasih sayang, cinta, mencintai sesama pasangan, sesama lelaki dan perempuan melalui perkahwinan yang sah. Jadi kita nak perkahwinan kita itu macam itulah yang Allah nak, kan? Kita nak perkahwinan kita itu berkekalan sehingga ke akhirnya. Kita tak nak perkahwinan kita itu dalam tempoh tertentu. Itu yang kita nak elakkan terutamanya. Kerana apa? Kerana sekarang ni kalau kita tengok balik, banyak na'udzubillah, kita minta simpang, minta itu, elakkan perkara ni, iaitu perkahwinan yang terlerai di tengah jalan. Ramai dah sekarang ni kahwin sekejap cerai, kahwin sekejap cerai, dah jadi macam sama naik. Kahwin pun ramai, cerai pun ramai. Jadi kita tak nak kahwin tu. Kita nak kahwin tu kalau boleh sehingga ke akhir hayat kita. Itu yang kita nak. Banyakkan berdoa kepada Allah SWT dan jaga hubungan tu supaya perkahwinan itu kekal. Dan bukan sekadar kekal hingga ke akhirnya,
Kahwinan itu juga harmoni, bahagia, aman, damai, tenang kan. Ada orang kahwin 30 tahun pun dia tanya kat dia macam mana kahwin, dah 30 tahun ni kahwin tak rasa menyesal kahwin, dah 30 tahun dah kahwin pun rasa menyesal lagi pun ada. Tapi kita tak nak macam tu. Kahwinnya lama, bahagianya pun lama, tenangnya lama kan, aman, damai, semua harmoni semua. Itu yang kita nak. Jadi kita nak dapat semua benda tu, banyak perkara lah kita dapat. Saya nak sebut sini dulu. Perkara pertama, bila kita dah berkahwin nanti kita akan tahulah isteri kita apa benda yang dia tak suka, apa benda yang dia tak boleh. Begitu juga isteri, bila dah kahwin nanti suami tu apa benda yang dia tak suka, apa benda yang dia tak boleh. Semua dah tahu, tolong jaga benda macam ni, jangan buat. Dah tahu isteri ni tak suka macam tu, kita lagi buat. Itu kita elak. Yang pertama. Yang kedua, iaitu yang kedua iaitu suami isteri bila dah berkahwin ada tanggungjawab. Jadi tanggungjawab itu perlu dilaksanakan supaya perkahwinan itu berkekalan. Ramai tak laksanakan tanggungjawab sebaik mungkin, sebab itulah perkahwinan itu tak berkekalan. Jadi tanggungjawab semua ni, baik suami baik isteri, semuanya telah disebut di dalam usul kahwin. Usul kahwin tu macam-macam dah sebut lah, tapi saya nak sebut sini ringkas lah. Yang penting-penting suami, tanggungjawab suami. Yang pertama, suami bertanggungjawab menyediakan nafkah seperti makanan, pakaian, tempat tinggal mengikut kemampuan. Okey. Walaupun ini bukan saya sebab ilmu ni, yang lain pun sama lah, saya sebut benda yang sama. Walaupun isteri tu berkejaya, mungkin pendapatannya lebih daripada kita, tapi tetap tanggungjawab suami untuk memberikan nafkah seperti mana yang saya sebutkan. Ikut kemampuan lah. Kalau kita mampu banyak tu je lah kan? Jangan ikut kepada kemampuan orang lain kan? Jadi kena ingat, orang selalu sebut beras kita beli kan, itu tanggungjawab sebenar, itulah nak bagi kita tahu tanggungjawab kita sebenarnya. Okey. Baik, kemudian suami juga bertanggungjawab memberikan pendidikan agama kepada isteri. Ya. Bila kahwin ni, isteri itu tanggungjawab kita, maka berikan didikan agama khususnya juga adalah tanggungjawab suami. Perkahwinan yang selalunya ada masalah, perkahwinan yang selalunya tidak berkekalan, salah satunya bila dilihat kajian menunjukkan banyaknya kerana tidak disulami dengan didikan agama dalam rumah. Jadi tolong pastikan kita berkahwin bukan seronok-seronok je. Pendidikan agama tu mesti kita utamakan dalam rumah tangga kita. Kemudian suami juga bertanggungjawab bila berkahwin dengan isteri, bukan berkahwin dengan isteri saja, tapi berkahwin dengan ahli keluarganya. Ada ibu bapa mertua, kalau ada masih ada lagi. Hormat ibu bapa mertua ni seperti mana ibu bapa sendiri. Kan, nama mak mertua, bapa mertua itu sekadar nak membezakan dengan mak bapak kita saja. Tapi di segi hukum tu, kita dah bercerai dengan isteri kita pun tetap dia mak bapak kita juga. Itu nak beritahu segi hukum. Kemudian ada ahli keluarga sebelah isteri itu kita kena hormat. Kemudian suami juga bertanggungjawab menjaga maruah diri dan juga isteri. Kerana apa saya sebut maruah? Sebab maruah sekarang ni suka sangat orang tunjulkan, pamerkan maruah-maruah yang tak sepatutnya. Ayat-ayat ini zaman sekarang ni semua nak ditonjolkan. Tak payah nak tunjuk-tunjuk banyak-banyak lah. Simpanlah untuk kenangan bersama. Sekarang ni zaman media sosial, semua orang nak post macam-macam. Baik. Okey. Itu dah sikit lah saya sebut tanggungjawab yang penting. Bagi isteri pula ni, tanggungjawab isteri. Yang pertama bertanggungjawab mentaati suami selagi tidak bertentangan dengan syarak. Mana-mana kita pun sebut benda tu, tapi sebenarnya maksud tu orang tak faham sangat. Bila sebut mentaati suami selagi tidak bertentangan dengan syarak ni, segala perkara selagi mana benda itu tak mendatangkan dosa, tak menjadi satu kesalahan, maka kena taat. Contohnya suami minta makan pukul 12 malam, mana kena taat lah, sebab benda itu tak datangkan dosa pun. Jadi itu contohlah. Kemudian isteri juga bertanggungjawab bila berkahwin dengan suami, sama seperti mana saya sebut pada suami tadi, ada ibu bapa mertuanya, maka hormat ibu bapa mertuanya seperti mana ibu bapa sendiri. Kaum keluarga sebelah suami itu juga kita kena hormat. Kemudian isteri juga bertanggungjawab mencantikkan diri di hadapan suami, di mata suami. Kita ni mencantikkan diri ni bila kita keluar, kita tunjuk pada orang. Tapi sebenarnya kalau kita lihat balik, sebenarnya tanggungjawab isteri itu cantikkan diri di hadapan suami. Itu tanggungjawab.
Maka di rumah tu kalau suami kata, kamu make up sikit lah, teruk sangat muka hari ni kan. Hari tu masa kahwin cantik no. Tapi waktu dah dekat rumah ni habis teruk no. Jadi tanggungjawab isteri lah, macam mana nak bagi cantik di hadapan mata suami. Tapi suami pun janganlah buang terbiat hari-hari teruk-teruk. Okay. Kemudian isteri juga kalau ini suami isteri lah, kalau ada anak nanti didiklah anak dengan sempurna kan, dengan didikan agama. Dan kalau boleh tu janganlah menyakiti hati suami lah. Sekarang ni zaman konten-konten orang nak buat macam-macam ni, suami tu macam ni, suami tu macam ni kan. Itu semua salah dari sisi agama sebenarnya kan? Sebab kita yang isteri ni kita taat pada suami. Itu kalau merajuk tu merajuk sikit-sikit lah, merajuk lama-lama sampai tengah-tengah bawa kereta tu turun kereta, merajuk dulu. Jangan buat macam tu lah, menyusahkan orang lah. Okey, itu semua tanggungjawab yang saya sebutkan sedikit lah, yang mana menjadi sangat-sangat penting lah. Semua tanggungjawab ini semua kena laksanakan dengan sebaik mungkin. Kerana apa? Di akhirat kelak akan dipersoalkan, akan dipertanggungjawabkan. Allah akan tanya nanti kan, semua tanggungjawab. Jadi kalau nak selamat di dunia dan di akhirat ni, kahwinan kekal dan akhirat pun selamat, maka tanggungjawab tu laksanakan dengan sebaik mungkin. Di akhirnya saya menyeru kepada semua yang hadir, sama-sama kita memastikan diri dan keluarga kita ini terpelihara daripada siksa api neraka. Allah mengingatkan kita di dalam surah Tahrim ayat 6 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarannya adalah manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar layanannya. Mereka itu tidak menerhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkan, dan mereka pula tak melakukan segala yang diperintahkan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Nak cakap baju. Okey ya. Tak lama kan tadi kan? Lama-lama dah kan. Hari Jumaat, Jumaat lagi ada sebuah hari. Okey. Jadi soalan pertama saya, sebelum kita nikah ni, kita ada soalan-soalan lah. Soalan cukup cemas kan. Okey, soalan ni bukan daripada saya lah, tapi soalan ni daripada orang ramai. Dia orang melalui hati dia orang tanya pada saya, minta tanyakan. Macam mana kenal dengan Juliana ni? Aplikasi cari jodoh. Aplikasi cari jodoh tu apa namanya? Baitul Jannah. Sebagai jannah lah kan. Lepas ni kalau dah kahwin ni jangan cari lagi lah. Itu je lah. Buang dalam apps tu kan. Tapi pun tak pelik pun. Saya memang selalu setiap kali nikah saya tanya, kenal kat mana? Kebanyakannya daripada media sosial lah. Memang sekarang ni zaman macam tu. Jadi dah hari tu nikah, dapat seorang tu, mak ayah dia kenalkan. Oh, saya kata ini jarang ni. Saya kata rare lah, jarang sangat orang berlaku sekarang ni. Zaman dulu yelah kan. Nanti nak air tak? Okey. Ini muncak sikit. Maksudnya bersaksi kita melainkan Allah atau bersaksi kerana Nabi Muhammad SAW itu kisah apa? kat sini lah. Okey, dah jelas sikit kan. Terutamanya waktu kita makan nikah tu. Aku pernah bilang ni tak payah. Suara sakit ke apa? Okey, dah jadi imam? Pernah? Tapi dah Pernah lah. Jadi imam ni lah. Tak surau. surau tempat kerja. Tak kerja lah. Okey, baca Fatihah. Amin. Okey.
Ketika apa? Sebab sekarang ni kalau dah lepas je akad nikah tu, kita dah jadi imam lah kan. Dah ada makmum kan. Lalu orang panggil mana makmumku, perempuan pun tanya di mana imamku. So macam-macam lah dalam sekarang ni kan. Okey. Lafaz qabul tu dah ingat dah. Aku terima dah. Nikahnya Juliana binti Jamal dengan mas kawinnya sebanyak 1 tunai. Aku terima nikahnya Juliana binti Jamal dengan mas kawinnya sebanyak 1,000 tunai. Okey, sekian. Tapi kuat lagi lah. Pasal kenapa? Dia orang rakam ni tak tahu tu. Nanti nak buat ni. Sekarang, dulu ialah tak ada benda ni. Sekarang ni ada benda ni yang jadi orang nak buat kenangan kan. Orang yang tak tengok tu, dia orang nak tengok juga. Okey, jawab macam tu tau. Nanti saya akan panggil dulu nama kan, Muhammad Firdaus bin Mat Suhaimi. Jawab saya. Jadi saya akan terus lafaz lah. Aku nikahkan nikah semua sampai dah tunai tu, sambung lah. Sambung lah. Aku terima nikahnya sampai dah tunai tadi. Okey. Baik. Jadi sebelum kita mulakan majlis akad nikah kita ni, sama-samalah ya, kita yang ada di sini sama-sama kita istighfar 3 kali, kita selawat sekali, dan kita bersyahadah sekali insya-Allah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. Muhammad Firdaus bin Mat Suhaimi. Yes, saya. Aku nikahkan dikau dengan Juliana binti Jamal yang telah berwakil wali bapa saudaranya kepadaku dengan mas kahwin RM1,000 tunai. Aku terima nikahnya Juliana binti Jamal dengan mas kahwinnya sebanyak RM1,000 tunai. Kuat orang tu takut. Boleh tahu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim